salam sejahtera. COVID-19. Di bawah pejabat Ketua Pembangkang, saya telah bentuk lembaga penasihat di kalangan pakar perubatan dan sains data untuk mempersiapkan suatu penilaian yang lengkap dan objektif supaya dapat membantu kerajaan dalam menangani masalah wabak atau pandemik COVID-19. Kita agak prihatin dengan peningkatan kes baru yang dilaporkan dan kesediaan keupayaan sistem kesihatan kita, kemudahan yang ada kerana sudah sampai ke tahap kemuncaknya. Penambahan dan peningkatan secara pantas ini memperlihatkan kelemahan, kegagalan cara kerajaan Perikatan Nasional menanganinya. Kita juga agak terkesan dengan cara dan kaedah yang lemah yang dilaksanakan, pengenalan PKP yang tetap menyebabkan penambahan kes-kes baru, kematian dan juga kesengsaraan bagi rakyat Malaysia, terutamanya dalam kategori B40. Kalau saya boleh ungkapkan pandangan saintis Albert Einstein, ya, kegilaan itu adalah melakukan sesuatu berulang kali. Hal yang sama dilakukan berulang kali dan mengharapkan keputusan dan hasil yang berbeza. Keputusan dasar kerajaan seharusnya dibahaskan di Parlimen. Sementara Perikatan Nasional menganggap sidang Parlimen itu tidak diperlukan, maka harus ditangguh dan digantung. Apa yang berlaku adalah keangkuhan kuasa termasuk keputusan dan tindakan Perdana Menteri. Kerana akibatnya adalah hilangnya pertanggungjawaban, tidak ada ketelusan dan tidak ada satu cara pemikiran dan muafakat bersama untuk memperbaiki dasar-dasar yang lemah ini untuk menjadi memperkuatkan dan diperbaiki dalam menghadapi masalah kegawatan yang akan datang. Sekarang ini kita dah catat lebih 3,000 kes untuk beberapa hari yang lalu. Dan kes aktif itu telah menjangkau lebih 30,000 orang. Pakar-pakar membuat unjuran bahawa kemungkinan kes bertambah dari 6,000 hingga 10,000 satu hari. ICU, kemudahan di hospital, terutama di sekitar Kelang, Lembah Kelang, itu dah nampak hampir tenat dipenuhi pesakit. Dan ini lebih mengesankan kepada rakyat Malaysia di kawasan bandar. Dengan pengenalan program vaksin yang bergerak secara perlahan dan lembab, ada keperluan untuk kerajaan menilai dan mengkaji semula pendekatan ini. Ya, pagi tadi Jawatankuasa Penasihat, kumpulan penasihat saya ini memberikan pandangan yang lebih teliti dan kemudian akan mereka bentangkan kepada jawatankuasa. Dan turut hadir adalah jawatankuasa yang mewakili Pakatan Harapan, iaitu Saudara Saifuddin Nasution, Saudara Anthony Loke dan Dr. Zulkifli Ahmad. Tetapi analisa dilakukan oleh kumpulan pakar ini diambil dari data-data John Hopkins University, Imperial College
University of Oxford, Apple dan Google. Kumpulan penasihat ini memberitahu saya mereka tidak ada keupayaan kerana Kementerian Kesihatan tidak bersedia memberikan maklumat secara terperinci, granular, walaupun tidak dikendaki dimasukkan nama-nama orang berkenaan. Jadi yang dikendaki hanyalah angka-angka dari setempat, penyakit, pemindahan dan sebagainya. Kekurangan ketelusan ini menyebabkan berlaku kekangan dan penghalang dalam usaha kita memahami permasalahan. Seperti mana saya tegaskan awal tadi, kerajaan nampak terlalu terbatas dan perlahan dalam usaha memperolehi vaksin dan melaksanakannya. Dan yang lebih membimbangkan adalah kerana data yang perlu itu masih dirahsiakan dan menyebabkan sukar dilakukan analisa selain daripada kumpulan kecil yang terpilih. Maknanya kita tidak dapat melihat dan memahami masalah keseluruhannya. Tangan kita diikat dalam usaha mencari penyelesaian. Tetapi kita tahu dari segi kerangka besarnya bagaimana harus kita menuju ke depan dan mengambil langkah-langkah berikut. Harapan kita ialah kerajaan mengambil iktibar dan berat langkah-langkah cadangan ini diambil untuk membantu menyelesaikan masalah pandemik daripada cara-cara tekanan PKP dan dasar-dasar yang tidak berkesan yang dijalankan sekarang, yang juga akan memberikan kesan kehidupan rakyat dan juga kepada keselesaan rumah tangga mereka. Laporan dikemukakan oleh kumpulan ini juga memperolehi data dan membuat penilaian tentang cara dan kaedah pelaksanaan pandemik serta langkah-langkah penyelesaian bagaimana Malaysia boleh maju dan mampu mengurangkan tekanan dan menyelesaikan sebagaimana masalah tersebut. Saya nak utarakan beberapa usul penting dengan rajah. Pertamanya saya nak buktikan kegagalan PKP dan penjarakan sosial atau pembatasan sosial sebelum ini, dan menunjukkan pengenalan PKP sebelum ini sebenarnya tidak memberi kesan yang diharapkan. Sebenarnya kita lihat dalam rajah ini, sekiranya saudara teliti bagaimana setiap kali PKP diperkenalkan dan tengok kesan yang berikutnya itu berbeza. Jadi harus diteliti secara lebih perinci. Dan dari segi langkah-langkah diambil termasuk lockdown ini yang dilakukan di Malaysia ini, itu PKP yang paling ketat, tapi seperti mana kita lihat dari rajah ini yang garis merah, setelah PKP peningkatan jumlah positif COVID-19 itu bertambah ketimbang dengan negara-negara lain dengan langkah-langkah yang lebih terbatas. Dan oleh demikian kami mengajak supaya PKP yang diperkenalkan itu jangan dianggap itu langkah yang paling berkesan dan mudah. Harus kita kaji dan teliti. Kerana terbukti dari segi rajah ini yang dikumpul dari semua data-data seluruh dunia, ia tidak seperti mana yang diwar-warkan. Keduanya, kumpulan penasihat ini juga menganalisa kesan dari pembatasan atau penjarakan sosial yang diperkenalkan oleh semua negara di dunia sejak bermulanya wabak. Dan ini termasuk penutupan sekolah,
dan penentuan agar kekal di rumah, halangan adakan perjumpaan dan perhimpunan, menutup pengangkutan awam, halangan untuk mobiliti ikut negeri, melangkau negeri dan daerah. Dan Malaysia telah amalkan semua langkah-langkah tersebut. Tetapi jumlah terus bertambah. Persoalannya mengapa? Apa kelemahannya? Mengapa dasar ini tidak begitu berkesan ketimbang negara-negara lain dan langkah-langkah yang diambil? Keduanya tentang keputusan politik yang diambil. Ini raja ini harus diteliti, ya. Kerana Malaysia ini adalah satu-satu negara di dunia yang menggunakan darurat untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Tetapi kalau lihat raja ini, sejak dilaksanakan darurat, tidak ada bukti dari data yang ditunjukkan yang menjelaskan bahawa kerajaan telah melakukan atau melaksanakan dasar yang berbeza daripada sebelumnya. Itu pertama. Keduanya, langkah-langkah PKP itu dan juga ujian lebih kurang sama. Dan seperti biasa yang kita lihat, keadaan berlaku tanpa apa-apa kejutan dan perubahan. Ya. Dan oleh itu, kita lihat darurat ini yang ternyata adalah menghalang perbahasan terbuka, penilaian dasar di Parlimen. Dan sudut yang lain, kita lihat seperti yang disaksikan dalam raja, tidak punya kesan, malah ia tetap merebak. Jadi dengan adanya varian COVID yang baru yang dikenal Brazil atau India dan Afrika Selatan, kita harus berbicara cara terus terang dan ikhlas. Apakah benar wabak ini akan terus disaksikan untuk beberapa ketika yang akan datang? Ini jawapannya kemungkinan besar ia berterusan. Oleh demikian, sikap dan pandangan ramai dan kesedaran ramai untuk mendukung usaha menangani masalah ini adalah perlu. Maknanya kesediaan masyarakat untuk meneruskan dengan langkah vaksin, mengambil vaksin. Dan kalau ini dilakukan, kita jangka boleh diselesaikan sekurang-kurangnya sekitar pertengahan 2022. Dan ini adalah dengan andaian pelaksanaan vaksin itu pantas dan berkesan, maknanya 500,000 vaksin seminggu. Ini jauh daripada apa yang berlaku sekarang. Kalau 500,000 vaksin seminggu selesai 2022, pertengahan tahun. Sekarang ini dia masih sangkut lebih dari kurang daripada 100,000 satu hari, maknanya tak sampai jumlah yang diunjurkan. Jadi ada juga kebimbangan daripada pakar-pakar mengatakan kemungkinan besar dengan varian COVID yang baru yang merebak, vaksin ketiga mungkin diperlukan. Dan ini saya serah kepada pakar-pakar untuk menentukan. Tetapi cabaran kita ialah untuk memastikan vaksin wabak terkawal dan vaksin dijalankan, dilaksanakan lebih berkesan dan teratur dan tidak seperti sekarang. Dengan penambahan kes, kita tak boleh hanya mengambil keputusan menutup seluruh kegiatan ekonomi. Kerana negara akan terkesan, rakyat bawahan terutama yang miskin, B40, penjaja, penternak
nelayan, semua akan menghadapi masalah. Kemudian, seluruh generasi mahasiswa dan pelajar akan terkesan, kehilangan waktu, keupayaan. Kalau kita ambil satu pendekatan untuk menutup semua kegiatan pendidikan. Tetapi saya juga setuju bahawa pendekatan baru, jaminan kesihatan dan yang cukup baik bagi pelajar-pelajar mesti ditetapkan sebelum diberikan ruang untuk pelajar-pelajar balik ke sekolah atau ke universiti. Saya ingin tekankan keperluan Kerajaan Perikatan Nasional menerima cadangan berikut. Pertama, perbaiki kaedah mendapatkan memberi ruang kepada semua pengkaji dan masyarakat mendapat data yang bercukupi, termasuk MySejahtera, ya, dengan jaminan tidak ditetapkan nama ataupun dijamin kerahsiaan peribadi, tetapi yang disebut cara umum, fakta granular tanpa nama. Yang kedua, beri ruang kepada pakar-pakar dari pelbagai bidang dan bincang secara kreatif untuk menangani masalah ini setelah melihat kepada kelemahan pelaksanaan sekarang. Ketiga, kalaupun ada keperluan PKP yang keras, mestilah bincang cara yang lebih teliti dengan kaedah yang tetap, dengan kawasan-kawasan tertentu, dan tidak umpamanya menggunakan satu kaedah umum yang menyentuh satu negeri atau sebahagian daripada negara. Kerana ini tidak difikirkan wajar. Malah jawatankuasa ini juga memberi pandangan kepada saya supaya berikan sikit ruang lebih kepada negeri dan daerah, pegawai-pegawai daerah umpamanya, untuk memutuskan apa yang sesuai di tempat mereka masing-masing dengan maklumat yang cukup kepada mereka. Biar mereka menentukan dengan pasukan mereka apakah ada kewajaran kilang itu dibuka terus atau sekolah diberikan kemudahan untuk dijalankan persekolahan seperti biasa. Dan keempat, hentikan darurat dan mulalah adakan sidang parlimen supaya kita boleh bahas dasar, boleh tanya tentang kontrak, boleh tanya bila ubat itu akan sampai, dan tidak dalam bentuk kerahsiaan dan menguntungkan setengah pihak saja. Jadi saya berikan galakan dan ucap terima kasih kepada pasukan penasihat tadi dan menyatakan kepada mereka untuk meneruskan supaya dapat membantu. Pasukan penasihat terdiri dari Dr. Wan Hasni, Dr. Azman Hashim, Dr. Fahmi Ngah, Dr. Rahim Gaus, Dr. Salmi, Saudara Wong Chen, dan Dr. Helmi, pakar kesihatan awam. Mereka telah mencatat beberapa kejayaan dalam membuat unjuran dan usul supaya kerajaan dapat mengambil kira beberapa pandangan mereka, dan saya telah gesa mereka supaya terus mengambil langkah-langkah analisa data-data yang ada dan bekerjasama dan selaraskan dengan agensi-agensi lain supaya dapat membantu negara dan rakyat keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.